Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti adat dan resam tradisional dalam masyarakat Melayu yang masih diamalkan hari ini. Seterusnya, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan dan pelestarian adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, untuk menilai usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan mempromosikan pengamalan adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Melayu serta implikasinya terhadap pengamalan adat resam tradisional. Pengenalan. Masyarakat Melayu memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, termasuk dalam hal adat resam tradisional. Pengamalan adat resam tradisional memainkan peranan penting dalam mempertahankan identiti dan budaya masyarakat Melayu. Dalam topik ini, kami akan membahas beberapa contoh pengamalan adat resam tradisional yang masih dipertahankan dalam masyarakat Melayu hari ini. Adat resam dan pantang larang adalah konsep dalam budaya Melayu yang mengatur tata cara hidup, norma sosial dan aturan yang diikuti oleh masyarakat Melayu. Berikut adalah definisi adat resam dan pantang larang orang Melayu. Adat resam. Adat resam mengacu pada kumpulan tradisi, kebiasaan dan tata cara yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Melayu. Ini merangkumi berbagai aspek kehidupan seperti adat perkahwinan, upacara kelahiran dan banyak lagi. Pantang larang pula adalah peraturan atau larangan yang diikuti oleh masyarakat Melayu berdasarkan keyakinan tradisional, adat istiadat atau nilai sosial yang diyakini akan membawa pelanggaran atau konsekuensi negatif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat Melayu. Berikut adalah beberapa ciri umum adat resam dan pantang larang orang Melayu. Pertama, keterkaitan dengan identiti budaya, pemeliharaan nilai-nilai keluarga dan keharmonian. Seterusnya, keterkaitan dengan agama, pemeliharaan kesopanan dan adab, hubungan dengan alam dan lingkungan, dan akhir sekali, pemeliharaan warisan budaya. Antara adat-adat resam bagi ibu mengandung adalah adat melenggang perut, adat mandi bunga, adat tepuk mayang, adat belah kelapa dan upacara pelepasan yang kesemuanya adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu mengandung dan juga anak dalam kandungan. Apabila kandungan mencecah 7 bulan, amalan melenggang perut dilakukan. Majlis ini memerlukan penyediaan beberapa bahan seperti kelapa yang baru ditanam iaitu kelapa muda, berteh, pinang, tebu, pisang, tepung, limau nipis dan kayu batik dan juga kelapa tua adalah sebahagian daripada ramuannya. Majlis melenggang perut kebiasaannya diadakan pada waktu pagi iaitu pada hari Jumaat dan sebelum waktu Zuhur antara pukul 8 pagi dan pukul 12 tengah hari adalah waktu yang sangat sesuai untuk melaksanakan majlis ini. Seterusnya, menggolek kelapa di perut ibu mengandung adalah langkah pertama selepas memilih hari. Mengikuti upacara menggolek kelapa di atas perut ibu mengandung juga turut dimandikan dan 7 jenis bunga yang berbeza ditambah ke dalam air mandian semasa dan mandian ini dikenali sebagai mandi bunga. Selepas itu, sirih muda mayang yang masih dalam kelopaknya dijampi. Bidang melaungkan mayang sambil berdiri tegak di belakang peha bakal ibu. Selepas itu, bidang akan memukul mayang berulang kali pada tangan kirinya sehingga kelopaknya terbelah. Setelah itu, kelapa muda akan dibelah selepas upacara mayang selesai. Ibu mengandung diberi air dan isi kelapa untuk diminum. Perkataan melepaskan merujuk kepada tradisi tidak menyenangkan hati ibu kerana dengan menghalau atau menjauhkan daripada penunggu. Alatan yang diperlukan termasuklah benang, daun sirih, daun kelapa dan kemenyan. Selepas itu, mereka juga mengadakan jamuan kecil untuk tetamu majlis selepas majlis pelepasan selesai. Semua adat ini tidak lagi berkhidmat sepenuhnya kepada masyarakat hari ini. Walaupun ia dikekalkan, matlamat dan prinsip panduannya adalah berbeza daripada niat asalnya. Seterusnya adalah adat selepas kelahiran. Ketika menyambut kelahiran anak, beberapa perkara disunatkan dalam Islam. Antaranya adalah melaungkan azan di telinga kanan dan berdoa di telinga kiri. Adalah 2 perkara sunat yang dilakukan dalam Islam untuk memastikan bayi mendengar nama Allah SWT. Seterusnya adalah amalan menamakan anak sambil membuka mulut iaitu tahnik. Islam menetapkan
Selain azan dan iqamah, majlis tahnik atau membuka mulut dengan sebiji kurma wajib dilakukan apabila bayi dilahirkan. Kanak-kanak itu kemudiannya harus diberi nama yang mempunyai maksud yang baik dan tidak mengelirukan. Selain itu, amalan mencukur rambut bayi selepas lahir juga adalah tradisi masyarakat Melayu hari ini. Bayi dikhatamkan dengan mencukur rambut mereka selepas hari ke-7. Adalah masa yang sangat sesuai untuk melaksanakan upacara ini. Amalan ini biasanya dilakukan pada pagi Jumaat, bermula dengan jamuan kecil dan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Tambahan pula, bagi mereka yang berkemampuan untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing, kibas, unta, mengikut garis panduan yang ditetapkan sebagai akikah untuk anak yang baru lahir, juga boleh mengadakan kenduri akikah. Di samping itu, sesetengah masyarakat masih menjalankan adat naik buayan. Adat ini biasanya dilakukan selepas majlis mencukur rambut bayi yang berlangsung pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Masih terdapat segelintir orang yang mengikuti tradisi adat memijak, iaitu meraihkan anak yang baru boleh berjalan. Akhir sekali adalah adat bersunat ataupun berkhatan. Adat ini dilakukan beberapa hari selepas kelahiran bagi kanak-kanak perempuan sekurang-kurangnya apabila mereka berumur 1 tahun, manakala kanak-kanak lelaki dikhatamkan apabila mereka berumur antara 8 hingga 12 tahun. Bagi umat Islam, dua perayaan utama diraikan iaitu Hari Raya Puasa Aidilfitri dan Hari Raya Haji Aidiladha. Perayaan Hari Raya Aidilfitri ini menandakan hari kemenangan dan kegembiraan selepas umat Islam telah habis menjalani ibadah puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Setiap orang Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sempena perayaan ini, tertakluk kepada beberapa sukatan. Sebelum mendirikan solat sunat Aidilfitri di masjid, umat Islam juga diwajibkan untuk mandi, berpakaian bersih dan bersarapan pada awal pagi. Umat Islam juga disunatkan untuk bersalaman, bermaaf-maafan dan menziarahi keluarga, jiran, tetangga dan sahabat handai selepas solat sunat Aidilfitri. Selain itu, Hari Raya Korban atau nama lain Hari Raya Haji ataupun Aidiladha untuk mengingati perintah Allah Subhanahu Wa Taala berhubung dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam, umat Islam berkemampuan diwajibkan untuk berkorban haiwan ternakan seperti lembu, kambing, birbiri dan unta pada hari perayaan Aidiladha, dan daging korban itu hendaklah dibahagikan kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan. Solat sunat Aidiladha yang biasanya akan dilakukan lebih cepat sedikit daripada solat sunat Aidilfitri untuk memberi lebih masa kepada orang yang terlibat dalam penyembelihan korban. Upacara korban akan dimulakan selepas solat. Pada hari ke-11, 12 dan 13 iaitu hari Tashrik adalah 3 hari berikutnya juga boleh digunakan untuk acara korban. Beberapa adat umum sebelum nikah yang masih dilakukan oleh masyarakat Melayu adalah melamar, bertunang, meminta restu orang tua, hantaran, akad nikah, majlis bersanding dan kenduri. Proses merisik biasanya melibatkan kedatangan wakil dari pihak lelaki ke rumah pengantin perempuan. Wakil tersebut biasanya adalah ahli keluarga lelaki yang bertindak sebagai perantaraan. Tujuan merisik adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang calon pengantin perempuan seperti latar belakang, keluarga, pendidikan, personaliti, pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, merisik juga membolehkan keluarga lelaki memperkenalkan diri dan niat mereka kepada keluarga pengantin perempuan. Sebelum memulai proses melamar, calon pengantin laki-laki biasanya akan menyampaikan niatnya untuk melamar calon pengantin perempuan kepada orang tua atau wali dari calon pengantin perempuan, kemudian mendapatkan persetujuan. Setelah menyampaikan niatnya, calon pengantin laki-laki akan mencari persetujuan dari keluarga atau wali calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahawa calon pengantin perempuan juga bersedia untuk dinikahi dan keluarga dari kedua belah pihak setuju dengan pernikahan tersebut.
Kemudian adat meminang melibatkan berapa langkah iaitu persiapan. Sebelum melakukan adat meminang, pihak lelaki biasanya akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Ini termasuk mempersiapkan hantaran atau serahan yang akan dibawa sebagai tanda niat baik seperti bunga, makanan atau hadiah lainnya. Selain itu, kunjungan. Pihak lelaki atau keluarganya kemudian mengunjungi keluarga calon pengantin perempuan. Mereka akan menjelaskan niat mereka untuk menikahi anggota keluarga tersebut, biasanya melalui perwakilan tertentu. Pertemuan ini dapat berlangsung dalam bentuk formal atau informal, bergantung pada tradisi yang ada pada ketika itu. Di sini, pihak lelaki dan keluarganya akan menjelaskan secara terperinci tentang identiti mereka, latar belakang serta memberikan informasi penting yang lainnya. Akad nikah. Sebelum akad nikah dijalankan, imam biasanya akan mengingatkan si teruna kepada hal-hal keagamaan dan tanggungjawab yang bakal dihadapi oleh suami mengikut lunas-lunas Islam. Selepas upacara tersebut, pengantin lelaki akan bersalin pakaian untuk turut serta dalam adat berinai besar. Barang-barang hantaran hendaklah dibawa bersama dengan didahului oleh tepak sirih atau sirih junjung dalam jumlah yang ganjil dan dibalas oleh pihak perempuan melebihi daripada jumlah dulang pihak lelaki dalam bilangan ganjil juga. Kemudian adat bersanding. Adat bersanding ini adalah momen di mana pasangan pengantin duduk bersanding di pelaminan di hadapan tetamu undangan dan dihiasi dengan pakaian tradisional Melayu. Pasangan pengantin mengenakan pakaian tradisional yang disebut baju pengantin. Pakaian pengantin perempuan disebut baju kurung atau baju kebaya, manakala pakaian lelaki disebut baju Melayu. Pakaian pengantin biasanya dihiasi dengan sulaman dan manik-manik yang indah. Pelaminan pula adalah tempat duduk khusus di mana pasangan pengantin ditempatkan. Pelaminan biasanya dihiasi dengan bunga-bunga, kain dan dekorasi lainnya yang indah. Tempat duduk pengantin juga seringkali diberikan payung atau kipas untuk kenyamanan. Seterusnya, pasangan pengantin biasanya diiringi oleh keluarga dan sahabat terdekat ketika mereka berjalan menuju pelaminan. Kemudian, salah satu tradisi penting adalah menyiramkan minyak wangi kepada pasangan pengantin sebagai tanda harapan agar mereka hidup bahagia dan berjaya dalam pernikahan mereka. Minyak wangi ini biasanya disiramkan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat. Salah satu elemen penting dalam adat bersanding adalah menghias tangan pengantin perempuan dengan hina atau inai. Adat bersanding orang Melayu adalah salah satu momen paling penting dalam pernikahan mereka. Adat berarak adalah salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam berbagai perayaan atau acara penting. Berarak dalam bahasa Melayu bermakna berjalan secara berbaris-baris dan merupakan suatu bentuk prosesi atau perarakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Adat berarak biasanya melibatkan penggunaan pakaian serta alat muzik tradisional seperti gendang, rebana atau seruling serta gerakan-gerakan khas yang diatur dalam barisan tertentu. Ini memberikan tampilan yang indah dan menarik. Acara-acara perkahwinan Melayu, adat berarak biasanya dilakukan sebagai bahagian dari prosesi pengantin menuju tempat pernikahan. Pengantin lelaki dan perempuan akan dipimpin oleh rombongan yang berjalan beriringan sambil membawa bunga, bertepuk tangan atau menari. Pada sebelah malamnya, diadakan majlis hiburan untuk para tetamu dan mereka yang telah bekerja keras sepanjang majlis perkahwinan tersebut. Namun begitu, kesedaran masyarakat mengenai bentuk hiburan yang dibenarkan oleh Islam telah memberikan mereka alternatif untuk beralih kepada hiburan yang berlandaskan syarak. Seterusnya, adat semasa kematian. Kaedah pengebumian berdasarkan garis panduan Al-Quran dan Sunnah adalah wajib dituruti bagi kebanyakan masyarakat Melayu serta diselitkan sedikit dengan adat-adat kemelayuan. Pengurusan jenazah dan upacara pengebumian bagi kaum Melayu adalah mengikut garis panduan syariat Islam. Namun, terdapat juga beberapa perbezaan mengikut adat dan tafsiran setempat. Dalam agama Islam, menguruskan jenazah merupakan kewajipan fardu kifayah yang bermaksud setiap orang Islam dianggap dosa jika tiada wakil yang menguruskan kematian tersebut.
Dalam situasi kematian, tindakan pertama yang harus diambil oleh ahli keluarga adalah menghebahkan berita kematian kepada imam atau siap yang berada di masjid. Tujuan adalah agar keluarga boleh mendapatkan bantuan dan arahan daripada orang yang memiliki pengetahuan dan pakar dalam urusan jenazah. Setelah itu, keluarga juga perlu menyampaikan berita kematian kepada masyarakat sekitar agar mereka dapat memberi pertolongan dan mengambil bahagian dalam proses pengurusan jenazah. Apabila seseorang meninggal dunia, jenazah biasanya diletakkan di ruangan khusus di dalam rumah seperti di ruang tengah rumah dan dilitupi kain dari kepala hingga ke kaki. Kepala jenazah akan dihadapkan ke arah kiblat dan tangan mereka akan dikiamkan, iaitu tangan kanan ditindihkan di atas tangan kiri ke dada. Selama jenazah masih berada di dalam rumah, keluarga dan orang-orang yang menziarahi akan menyerkahkan dan membaca ayat suci Al-Quran serta berdoa untuk kebaikan jenazah. Tiada sebarang jamuan atau acara makan yang diadakan pada masa tersebut. Ini dilakukan sebagai tanda penghormatan terhadap jenazah dan keluarga yang berkabung. Fokus utama saat itu adalah hanya persiapan dan pengurusan jenazah. Seterusnya, adat menguruskan jenazah. Jenazah dibersihkan dengan cara mandi wajib, kecuali mati syahid, dan hanya orang yang sama jantina dengan si mati boleh memandikan jenazah. Kebiasaannya, jenazah ini dimandikan oleh ahli keluarganya sendiri dengan bantuan beberapa orang yang pakar tentang pengurusan jenazah. Mandi ini meliputi membersihkan seluruh bahagian badan si mati daripada segala kekotoran dan najis dengan menggunakan kapur barus. Tambahan itu, aurat jenazah juga perlu dijaga semasa ia dimandikan supaya aibnya juga terpelihara. Hal ini adalah selaras dengan tuntutan agama bahawa si mati perlu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih dan suci. Seterusnya, jenazah akan dikafankan, iaitu badannya dibalut dengan kain kafan dengan tata cara dan aturan yang tertentu. Terdapat beberapa peralatan yang perlu disediakan dalam proses mengkafankan jenazah seperti kain putih, serbuk cendana, air mawar, tali dan lain-lain. Bagi jenazah lelaki, balutan lapisan adalah sebanyak 5 lapisan, manakala jenazah perempuan adalah 7 lapisan. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam keranda, seorang wakil atau waris dari si mati akan memberikan ucapan ringkas dan memohon maaf atas dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh si mati kepada sesiapa pun selama hidupnya. Wakil tersebut juga dapat menegaskan agar hutang-hutang yang masih tertunggak oleh si mati dapat dihalalkan atau agar pihak yang berhak menuntut hutang dapat melakukannya kepada waris si mati. Setelah itu, jenazah akan dimasukkan ke dalam keranda dan dilakukan solat jenazah di masjid, surau berdekatan atau di rumah. Jenazah akan ditempatkan di depan imam dan jemaah untuk disolatkan. Solat ini adalah dengan tujuan untuk memohon keampunan, keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk si mati. Seterusnya, jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan. Lelaki digalakkan menghantar jenazah ke kubur, tetapi wanita kurang digalakkan kerana dibimbangi akan meratapi kematian tersebut. Hal ini kerana tangisan dan ratapan yang berlebihan, terutama di tanah perkuburan, adalah tidak digalakkan di dalam Islam. Setelah itu, jenazah akan dimasukkan ke dalam kubur yang telah disediakan. Sebelum kubur ditutup dengan tanah, seorang siap masjid atau sesiapa sahaja akan turun ke dalam kubur untuk membuka penutup keranda, mengatur posisi jenazah, iaitu mengiringkan jenazah dan membuka ikatan di kepala jenazah. Adalah sunnah untuk membaringkan jenazah di atas rusuk kanan dan wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Selepas kubur ditimbus dengan tanah, dahan atau ranting pohon dipacakkan sebagai penanda untuk pemasangan batu nisan pada kemudian hari. Adalah disunatkan untuk meletakkan batu nisan atau papan di atas kubur, iaitu di bahagian kepala jenazah. Batu nisan boleh ditulis nama, tarikh lahir dan tarikh kematian dengan tujuan untuk mudah dikenali oleh orang yang menziarahi kubur tersebut. Terdapat hadis riwayat Ibnu Majah dan Anas, iaitu bahawasanya Nabi SAW menandai kubur Uthman bin Maz'un dengan batu. Akhir sekali adalah adat selepas kematian. Upacara membaca talqin dan doa untuk si mati dilakukan oleh seorang tuan haji atau seorang guru agama. Talqin adalah bacaan yang berfungsi sebagai peringatan tentang kematian kepada jenazah dan para hadirin di pemakaman pada hari tersebut. Setelah selesai membaca doa dan talqin, kubur si mati akan disirami dengan air mulai dari bahagian kepala hingga ke kaki dan kemudian bunga rampai akan ditaburkan di atas kubur.
Kebiasaannya, setelah kematian si mati, keluarga akan mengadakan kenduri arwah dan doa selamat pada hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 dan ke-100 setelah kematian. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesejahteraan si mati di alam kubur, iaitu di alam barzah. Kesimpulannya, adat-adat ini memainkan peranan penting dalam memperkuat identiti budaya Melayu dan menjaga keharmonian dalam masyarakat. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai sesuatu aturan dan cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Ianya juga satu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sehingga menjadi suatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini menjadi kebiasaan dan tabiat manusia semula jadi serta kemestian yang diikuti dari satu generasi ke generasi yang lain bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu.